Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Isu rizab negatif Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT pada 2022 hanya merujuk kepada satu tabung sahaja. Sebaliknya, LTAT mempunyai 3 tabung rizab yang berada dalam kedudukan positif pada tahun berkenaan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, pihaknya akan memberi penjelasan kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC sekiranya dipanggil. Ada 3 tabung rizab, tetapi pihak Auditor General hanya merujuk kepada satu tabung. Tetapi tabung secara gabungan ada menunjukkan positif, dan untuk tahun ini pun positif. Maknanya untuk tahun lepas 2022 positif, 2023 pun positif, lebih kurang dalam untuk tahun lepas dalam 900 juta ringgit rizab LTAT. Beliau berkata demikian ketika mengulas laporan Ketua Audit Negara 2022. Tahap produktiviti setiap pekerja di Malaysia meningkat kepada RM96,692 tahun lepas berbanding RM95,858 pada 2022. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, bilangan pekerja turut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun sebanyak 2.5% dengan jumlah 16.3 juta orang, sekaligus menggambarkan pasaran tenaga kerja yang stabil dan peningkatan aktiviti ekonomi di negara ini. Kejayaan KPDN menumpaskan sindiket penyelewengan minyak diesel bersubsidi membuktikan nasib nelayan terbela. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Muhammad Faiz Fazil menyokong usaha pihak berkuasa membantras kegiatan itu dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terlibat dengan sindiket tersebut. InsyaAllah tidak berlaku ketirisan. Tapi kalau dijual di jeti-jeti swasta itu, kita memerlukan pemantauan yang lebih dengan usaha yang bersepadu. InsyaAllah KM dan juga pihak kuasa masuk ke PDN, kita mengharapkan tidak berlaku lagi lah ketirisan ataupun jualan minyak haram oleh mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab. Kami nak subsidi minyak diesel ini hanya kepada nelayan. Jadi saya berfikiran bahawa tindakan tegas ini telah memberikan satu berita baik kepada nelayan bahawa hanya nelayan sahaja yang layak mendapat jualan minyak. Sementara itu, Pengerusi Nelayan Kuala Kuar, Kuala Kedah, Nordin Ahmad menyifatkan tindakan yang diambil jelas menunjukkan keseriusan kerajaan dalam membantras penyelewengan subsidi diesel. Saya kalau boleh, pihak berkuasa bertindak dengan tegas. Di segi pemantauan penyelewengan subsidi diesel ni kan perlulah, bukan setakat kata pihak berkuasa. Jadi pihak nelayan pun perlu menyalurkan maklumat itu kepada pihak yang berkuasa. Diesel ni kepada nelayan. Patutlah kalau kita saya nasihat kepada nelayan, janganlah buat begitu, rugi daripada kita sebagai nelayan pun rugi, pihak kerajaan lagi rugi kerana kita menjual kepada pihak-pihak yang tidak berkaitan pun. Seramai 1.44 juta murid dan pelajar terdiri daripada kumpulan A melibatkan Johor, Kelantan, Terengganu dan Kedah memulakan sesi persekolahan 2024-2025 hari ini. Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adnan berkata, secara keseluruhannya terdapat seramai 5 juta murid serta pelajar mengikuti sesi persekolahan 2024-2025 dengan kumpulan B akan memulakan sesi akademik esok. Kumpulan B melibatkan Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Dalam pada itu, Adnan memaklumkan kurikulum sekolah pada tahun ini tidak akan terjejas berikutan langkah untuk mengembalikan semula sesi baharu persekolahan kepada Januari pada 2026. Oleh itu, ibu bapa diminta untuk tidak berasa bimbang dengan penyusunan semula jadual sesi persekolahan yang dilaksanakan.
Kurikulum kita tidak terjejas. Dilaksanakan seperti biasa, cuma mungkin ada perubahan sedikit berkaitan dengan tempoh cuti penggal persekolahan yang kita pendekkan, tapi itu sifatnya sementara. Bila dah kembali kepada sesi persekolahan yang asal, kita akan kembali seperti sedia adalah dari segi jumlah hari persekolahan tak terjejas, iaitu 190 hari setahun. Menjelang sesi pembukaan sekolah esok, aliran trafik lebuh raya utama menghala ke Ibu Negara mengalami peningkatan jumlah kenderaan. Untuk laporan terperinci bersama Suhil Muhammad Nur. Silakan Su. Ya, Zahira, langsung dari Pusat Kawalan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Saya kini berada di sini bagi menyampaikan kepada anda laporan trafik terkini ke Ibu Negara. Dan seperti umum tahu, hari ini juga merupakan hujung minggu yang terakhir dan mungkin esok akan bermulanya pembukaan waktu sekolah. Dan ada juga yang mungkin membuat preparation, persiapan menjelang Ramadan yang akan disambut oleh umat Islam. Dan apa yang saya dapat kongsikan di sini, saudara, tinjauan pemerhatian kami, laporan trafik di Lebuh Raya KL Kara di Gombak kilometer 1998, kita dapati terdapat pertambahan kenderaan di sini dan nasihatkan pengguna Lebuh Raya supaya sentiasa bersiap sedia bersama tad cenggu anda, baki yang mencukupi dan mungkin sentiasa alert awal-awal di sepanjang untuk melalui ke kawasan tol tersebut. Dan di sebelah sini pula di Lebuh Raya Plus di Sungai Besi kilometer 310.8, kita dapati kenderaan tadi sebenarnya agak padat, tapi namun sekarang aliran trafik adalah lancar. Manakala dari arah utara di Lebuh Raya Plus di Bukit Tagar kilometer 419.6, kita dapati jumlah kenderaan juga semakin bertambah, namun aliran trafik adalah lancar. Dan ini adalah daripada arah selatan, iaitu di Lebuh Raya Plus di Seremban kilometer 276.1, kita dapati laluan aliran trafik adalah lancar, namun terdapat jumlah kenderaan yang mungkin akan bertambah. Dan saudara, bersama saya adalah Tuan Insinyur Anas Idris. Tuan Insinyur Anas Idris merupakan penolong pengarah kanan pemantauan operasi LLM. Dan Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikanlah sepanjang pemantauan hari ini dan mungkin jangkaan LLM sendiri bagaimana, Tuan? Okey, baik Su. Terima kasih. Berdasarkan kepada pemantauan kita daripada pagi tadi, terdapat peningkatan jumlah trafik yang di Lebuh Raya menuju ke ibu kota. Walaupun sebagaimana yang telah dilaporkan tadi, keadaan trafik masih lagi terkawal dan keadaan bergerak dengan lancar. Kita menjangkakan keadaan trafik ini akan kekal sehingga lewat malam nanti. Walaupun ini saya maklumkan bahawa di Jambatan Pulau Pinang terdapat kemalangan yang berlaku di kilometer 2.6 yang menyebabkan kesakan berlaku di kedua-dua arah. Jadi Tuan, mungkin sedikit pesanan buat pengguna Lebuh Raya kini. Saya menasihatkan pengguna untuk merancang perjalanan dan sekiranya nampak kemalangan jangan memperlahankan kenderaan kerana dia akan menyebabkan kesakan bertambah. Kepada pengguna motosikal yang menggunakan lorong kecemasan, saya menasihatkan pengguna-pengguna berkenaan memandu dengan berhati-hati kerana di lorong kecemasan juga kemungkinan ada terdapat kenderaan yang berhenti disebabkan oleh mengalami masalah teknikal ataupun lain masalah dan bagi mengelakkan berlakunya kemalangan. Baik, Tuan, terima kasih kerana bersama Berita RTM. Dan saudara, saya akan bawakan laporan lagi di Kanta 7.44 malam. Untuk hari ini kita kembali kepada Zahira untuk berita wilayah seterusnya. Baik, terima kasih Su. 3 lokasi di Kedah diperkenan untuk melihat anak bulan Ramadan pada petang ini. Lokasi berkenaan ialah Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Pemandangan Indah Pulau Langkawi dan Menara Alustar. Bagi mendapatkan perincian lanjut, terus bersama Nur Hidayah Anwar di Menara Alustar. Silakan Hidayah.
Baik Zahira, seperti yang dimaklumkan Menara Al-Usta ini turut menjadi lokasi untuk cerapan anak bulan Ramadan pada petang ini 29 Syakban 1445 Hijrah, dan aktiviti cerapan ini dikendalikan oleh Jabatan Mufti Negeri Kedah. Bagi mempericikan mengenai proses tersebut, bersama saya ialah Ketua Penolong Mufti Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Kedah, iaitu Syekh Muhammad Ashraf Haji Mohsin. Jadi Tuan, bagaimana Menara Al-Usta ini diberi untuk pemilihan sebagai lokasi cerapan dan bagaimana aktiviti cerapan itu dilakukan dijangka pada lewat petang ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang sedia diketahui umum bahawa di negeri Kedah ni terdapat 3 stesen cerapan rasmi bagi hilal atau anak bulan lah. Dan pemilihan di negeri Kedah ni kepada 3 lokasi ini secara dasarnya adalah kerana dia punya pemandangan, kerana setiap kali cerapan kita laksanakan, kita perlu untuk mendapatkan pemandangan yang clear, yang tidak ada halangan ataupun objek-objek yang lindung kita dengan ufuk langit. Kerana kebiasaannya pada penghujung bulan dan awal bulan-bulan Islam yang baru, biasanya kedudukan hilal itu adalah di bahagian ufuk di sebelah timur. Oleh kerana itu pemilihan lokasi penting untuk kita pastikan kita punya angle view tersebut tidak dilindung oleh apa-apa objek. Jadi Tuan Syekh, dari segi kriteria ru'yah dan hisab situasi semasa di Kedah, bagaimana Tuan Syekh melihat keadaan tersebut ketika ini? Baik, seperti sedia maklum bahawa di Malaysia kita menggunakan 2 kaedah untuk menentukan awal bulan Islam, iaitulah kaedah ru'yah dan hisab. Dan ru'yah ni adalah kaedah yang paling utamalah apabila mana berlaku kenampakan hilal atau anak bulan, maka pada keesokannya akan diisytiharkanlah permulaan hari atau bulan baru dalam Islam, ataupun bermulalah kalau kita kirakan dalam masa sekarang ni bermulalah awal Ramadan. Dan yang keduanya, sekiranya ketika pencerapan tidak berlaku kenampakan hilal, maka kaedah kedua akan digunakan, iaitulah kaedah hisab, ini perhitungan yang dilakukan dengan berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang disebut sebagai kriteria imkanur ru'yah. Apabila cukup kriteria imkanur ru'yah tersebut, maka penetapan awal bulan Ramadan bolehlah dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan tersebut. Dan kriteria yang dimaksudkan itu ialah apabila mana kedudukan hilal tidak kurang daripada 3 darjah daripada ufuk, dan juga jarak lengkungan antara matahari dan bulan ketika matahari terbenam adalah tidak kurang daripada 6.4 darjah. Itu pada kriteria yang ada kemungkinan atau keboleh nampakkan hilal. Di situlah asas juga dari segi hisab atau perhitungan untuk menentukan awal bulan Islam. Jadi berdasarkan keadaan cuaca terkini di Kedah ni, jadi Tuan Syekh melihat keadaan kenampakan anak bulan Ramadan tu bagaimana jangkaan? Sekadar yang ada sekarang ni kita tak boleh menjangkakan secara tepat, tapi bergantung kepada keadaan sekeliling, keadaan langit, dan sekiranya pada waktu matahari terbenam keadaan langit adalah clear, maka insya-Allah mungkin kenampakan tu boleh berlaku. Tapi apapun kita tetap bergantung kepada waktu semasa ketika pencerapan dilakukan, insya-Allah. Terima kasih Tuan Syekh. Jadi untuk makluman anda, proses aktiviti cerapan anak bulan Ramadan ini turut akan dihadiri oleh Mufti Kedah Sahibul Samah Datuk Paduka Syekh Fazil Haji Awang. Jadi laporan seterusnya bersama Farah Huda di Kompleks Falah Al-Khawarizmi di Tanjung Bidara, Melaka. Silakan Farah. Baik, terima kasih Hidayah dari Menara Al-Usta Kedah. Saya ketika ini berada di Kompleks Falah Al-Khawarizmi Tanjung Bidara bagi proses persediaan cerap anak bulan Ramadan 1445 Hijrah. Untuk makluman, Kompleks Falah Al-Khawarizmi ini adalah salah satu lokasi daripada 29 lokasi yang diperkenan untuk mencerap anak bulan Ramadan. Saya turut dimaklumkan proses cerapan akan mula dilakukan pada 7 malam nanti melibatkan 15 ahli jawatan kuasa ruqyah dari pelbagai agensi dan jabatan
Jabatan dari Melaka, dan kalau dapat saya kongsikan ketika ini adalah antara proses persediaan sebelum cerapan anak bulan Ramadan akan mula pada 7 malam nanti. Kita juga ketika ini berada di Kompleks Fala Al-Khawarizmi, yang mana ini adalah tempat setiap tahun dilakukan aktiviti cerap anak bulan ini. Okey, saya turut dimaklumkan dijangka hadir pada majlis ini yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam dan juga Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Selepas proses cerapan, majlis diteruskan dengan solat maghrib berjemaah dan penyampaian sumbangan kepada 30 anak yatim dan asnaf dari 3 JPKK, iaitu JPKK Pasir Gambus, Kampung Air Hitam Pantai dan Balik Batu, serta dari Sekolah Tafiz Al-Abkari. Jadi saya kira sekian sahaja laporan dari Melaka bersama saya Farhuda Sairan serta kru penerbitan. Seterusnya kita bersama Harjay di Tapak Rukiah Hilal Rasmi Wilayah Persekutuan Labuan. Teruskan Harjay. Baik, terima kasih Melaka. Saya sekarang berada di tapak rasmi hilal di wilayah Persekutuan Labuan di tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, kampus antarabangsa, salah satu daripada 29 lokasi cerapan di seluruh negara. Dan bersama dengan saya pada petang ini adalah Timbalan Mufti Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan, Datuk Niazlan Nikmal, untuk menjelaskan, berkongsi kepada kita persediaan dan juga kaedah yang dijalankan pada petang ini. Alhamdulillah, kami ahli jabatan kuasa penampakan anak bulan di Labuan di bawah Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan, alhamdulillah bersiap siaga untuk menjalankan amanah. Prinsipnya adalah faman syahida minkumus syahra falyasum. Oleh itu kami telah melakukan persiapan lebih awal sejak daripada bulan Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban. Sekarang ini kita bersiap siaga dengan tim. Kepakaran telah kita latih dan semua anggota telah bersiap siaga untuk kita laksanakan tugasan hari ini, insya-Allah. Baik, mungkin sebelum kembali ke studio, mungkin boleh kongsikan saranan kepada umat Islam yang akan menghadapi bulan Ramadan. Saya menyarankan supaya umat Islam menerima sahaja, sama ada kita nampak anak bulan ataupun tidak nampak hari ini, sama ada kita berpuasa ataupun kita tidak berpuasa, insya-Allah. Moga-mogahan kita dapat berpuasa dengan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Ustaz. Saya kira itu saja kesempatan yang ada. Kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih rakan-rakan di Melaka, di Kedah dan juga di Labuan. Untuk laporan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Dr. Nasiha Syamis Sabri. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Kembali lagi bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca yang terkini. Baik, seperti yang diramalkan pada petang ini, tiada hujan dan keadaan kering di kebanyakan negeri di Semenanjung. Hujan kini hanya sedang berlaku di daerah Pontian dan Batu Pahat, yang mana kami jangkakan akan berangsur reda dalam 1 hingga 2 jam saja lagi. Begitu juga keadaan di negeri Sabah. Hujan renyai-renyai kini hanya dicerap di beberapa tempat melibatkan bahagian pantai barat dan pedalaman, yang juga akan berangsur reda dalam 1 hingga 2 jam saja lagi. Bagi negeri Sarawak pula, hujan lebat masih lagi berlaku di beberapa tempat melibatkan bahagian Kapit dan Bintulu, dan kami jangkakan keadaan cuaca lembap di Sarawak ini boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baik, bagi ramalan cuaca pada malam nanti pula, keadaan masih lagi dijangka kering untuk malam ini di kesemua negeri di Semenanjung Malaysia. Namun begitu, masih boleh berlaku hujan di beberapa tempat di bahagian Lembah Kelang untuk malam ini menjelang kelewat malam. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca lembap lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan tengah negeri Sarawak yang dijangka akan berlanjutan sehingga ke awal pagi. Bagi keadaan cuaca di negeri Sabah juga dijangka sedikit kering pada malam nanti, namun begitu hujan boleh berlaku di sekitar pedalaman negeri Sabah. Baik, sekitar jam 4.30 petang tadi, Met Malaysia telah pun mengemaskini status cuaca panas masa. Terdapat 2 daerah di negeri Kedah yang telah mencatatkan suhu maksimum harian sekitar 35 sehingga 37 darjah Celsius kurang-kurangnya selama 3 hari berturutan, melibatkan daerah Kota Star dan Pokok Sena. Begitu juga di bahagian Nabawan dan Tawau di negeri Sabah, yang mana suhu maksimum harian telah pun mencatat
sat melebihi 35 darjah Celsius. Jadi kepada penduduk setempat dinasihatkan supaya perbanyakkan minum air, kurangkan aktiviti di luar bangunan dan elakkan pembakaran terbuka. Baik, itu saja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini untuk mengetahui keadaan cuaca yang lebih terperinci di kawasan anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Memartabat kembali budaya rebana kercing di Kelantan mengelak seni warisan itu tenggelam di mamah zaman. Ikhtiar itu digalas Universiti Malaysia Kelantan UMK dengan mempelbagaikan inisiatif menyubur dan pelestarian warisan kebanggaan negeri Cik Siti Wan Kembang itu. Ikuti laporan disediakan Amirul Hafiz Rosli. Kerjasama dengan Kedutaan Amerika Syarikat menerusi projek penyelidikan di bawah dana penyelidikan Ambassador Fund for Cultural Preservation AFCP antara inisiatif diambil Universiti Malaysia Kelantan UMK. Naib Chancelornya, Profesor Datuk Dr. Razli Cik Razak berkata, hasil projek penyelidikan seni warisan dan budaya rebana kercing itu turut didokumentasikan menerusi penerbitan 2 buku. Selama 150 tahun, sejarah rebana kercing datangnya ke Malaysia ini, dan projek ini adalah untuk memastikan bahawa rebana kercing masih berada sebagai salah satu kebudayaan yang patut kita jaga dan kita pemeliharaannya untuk memastikan bahawa ia tidak akan mati selama-lamanya. 2 buku berkenaan bertajuk Rebana Kercing Kampung Laut Preservation of the Art dan The Preservation of Rebana Kercing The Journey ditulis kumpulan penyelidik UMK dari pelbagai bidang pengkhususan. Projek penyelidikan bernilai RM200,000 itu melibatkan 27 ahli penyelidik serta kaki tangan UMK memfokuskan perspektif sosio-budaya masyarakat melihara seni persembahan rebana kercing yang dipercayai mula bertapak di Kampung Laut Tumpat. Projek diketuai penyelidik utama Profesor Datuk Dr. Nik Maheran Nik Muhammad yang juga Timbalan Naib Chancellor UMK, Akademik dan Antarabangsa. Ketika ditemui, Profesor Datuk Dr. Nik Maheran berkata, UMK turut menerbitkan dokumentari 13 episod Rebana Kercing yang ditayangkan di saluran radio televisyen Malaysia RTM. Dan juga kita sediakan juga notation untuk besok-besok bila remaja-remaja kita nak menyanyikan melodinya juga dalam buku tersebut. Itu salah satu output yang kita hasilkan, dan kita sediakan juga satu yang kita panggil module training untuk sekolah di sekolah-sekolah untuk mengadakan kelab rebana kercing. Pada waktu yang sama universiti juga akan mengadakan co-curriculum rebana kercing. UMK turut mewacanakan hasil penyelidikan selama setahun itu di pelbagai forum dan seminar di peringkat nasional serta antarabangsa. Sementara itu, Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia, Brian D. Medvitas berbangga fungsi Dana Duta untuk pemeliharaan budaya berjaya menyokong pemeliharaan rebana kercing.
Katanya, Dana Duta telah dilaksanakan di seluruh dunia sejak 20 tahun lalu adalah persahabatan melalui warisan budaya dan memperkukuhkan hubungan rakyat dengan rakyat. Pemeliharaan rebana kercing, kebudayaan yang penting di Kelantan. Ini satu contoh dari Ambassadors Fund for Cultural Preservation yang digunakan di seluruh dunia untuk pemeliharaan kebudayaan masing-masing di negara lain. Baik, inisiatif daripada Universiti Malaysia Kelantan UMK dilihat antara satu jalan penyelesaian terbaik bagi memartabat kembali seni warisan masyarakat Kelantan iaitu rebana kercing yang berusia lebih 1 abad itu. Mana tidaknya inisiatif daripada UMK ini bukan sahaja memberi pengetahuan kepada masyarakat khususnya golongan muda di Kelantan malah ke luar negara. Oleh itu, kita sebagai masyarakat di Kelantan harus menjaga budaya warisan kita agar ia tidak pupus di telan zaman. Amirul Hafiz Rosli, RTM. Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan akan turun ke lapangan dan ke rumah pelajar bagi memastikan tiada keciciran berlaku termasuk dalam kalangan orang asli. Pengarahnya Datuk Muhammad Zamri Abdul Aziz berkata tindakan itu akan diambil jika pelajar gagal hadir selepas seminggu tempoh persekolahan Penggal 2024-2025 berdasarkan maklumat daripada Pejabat Pendidikan Daerah dan pihak sekolah. Beliau berkata sekiranya pelajar tidak hadir ke sekolah selama seminggu, pihak sekolah akan bergerak ke rumah pelajar terbabit untuk tindakan sewajarnya. Mengulas lanjut, beliau berkata pada tahun lepas pihaknya telah mengesan seramai 22 pelajar keciciran dalam kalangan orang asli iaitu seramai 14 orang dari SK Balar, manakala seramai 5 pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Wangi. Kita ada dalam kurang 20 lebih, ada 30 orang yang keciciran di dua sekolah SK Balar dan SK Bihai yang saya pergi baru ni tahun lepas. Kita dapat ambil jemput pelajar itu bersama melalui cara pujukan sebagainya. Seramai tak serian 17 orang kita dapat masa baru ni untuk kita bawa ke sekolah untuk kali pertama. Lepas tu kita buat secara berkala lah. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas membuat tinjauan hari pertama persekolahan di SK Ismail Petra 1 Kota Baru hari ini. RM1 juta disalur Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM membantu pelaksanaan program pembangunan usahawan asnaf di Kelantan. Ketua Pengarahnya Amir Ali Vali Mohammed berkata program Inspirasi Preneur Komuniti Maybank Islamic Berhad YAPIM itu bertujuan membantu mereka keluar daripada kemiskinan. Program bermula sejak tahun 2021 itu bukan sahaja mampu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran peserta melalui latihan, malah dapat menjana pendapatan lumayan. Katanya program kali ini menyaksikan 50 asnaf wanita mengusahakan produk ikan lunak dan 50 asnaf OKU yang mengusahakan produk ayam kampung kacut terlipat. Kami berharap mereka ni bila dah keluar daripada asnaf, bayarlah harap mereka akan bayar zakat, mereka juga akan bagi infak pada YAPIM satu hari nanti. Dan bukan itu saja, kami berharap mereka bila dah berniaga, dapat jadi usahawan, mereka juga akan dapat menyediakan pekerjaan kepada asnaf yang lain. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas pelancaran program tersebut di penempatan semula nelayan Tok Bali, Pasir Putih. Syarikat berasaskan sarang burung walit NESQ sekali lagi meneruskan kerjasama bersama Jabatan Penyiaran bagi program Jelajah Ramadan tahun ini. Pengarah urusan NESQ Zamri Abdullah berharap menerusi kolaborasi kali ketiga bersama RTM tahun ini, lebih ramai penerima boleh berkongsi rezeki sekaligus mampu memberi impak positif kepada masyarakat setempat. Jelas Zamri RM250,000 diperuntuk bagi program tanggungjawab sosial korporat syarikat itu tahun ini. Ia merangkumi pemberian duit raya, keperluan dapur, bantuan produk dan majlis berbuka puasa bersama asnaf. Ini NESQ diberi kesempatan untuk join bersama-sama RTM untuk jelajah siri ke-12 untuk jelajah Ramadan pada tahun 2024. Alhamdulillah kini NESQ makin hari makin menggilak nama. Alhamdulillah selepas ini kita ke negeri Kelantan
di Bacuk Kelantan. Sama-sama kita menyumbangkan. So dan di samping itu juga NSQ ada memberi program untuk diskaun 50% dekat patron di Bacuk Kelantan. So yang mana customer NSQ ramai-ramai datang ke jelajah NSQ seterusnya, negeri kedua itu negeri Kelantan. So NSQ di samping itu NSQ ada mengeluarkan produk iaitu minuman rosé dan juga parti seram boroi serta kopi NSQ yang terbaru ini untuk diminum bersama-sama sewaktu berbuka puasa. Menerusi program itu membolehkan mereka mendekati dan menyantuni masyarakat setempat dan berkongsi rezeki di bulan Ramadan. Jelajah Ramadan edisi ke-12 akan ke Bacuk Kelantan dengan pelbagai produk NSQ disediakan. Sementara itu, pelbagai program menarik melibatkan 34 stesen radio RTM seluruh negara diaktifkan sempena Jelajah Ramadan edisi ke-12. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata, selain bertujuan mendekati rakyat, ia bagi memastikan semua golongan dapat menikmati rancangan TV dan radio dengan jelas dan berkualiti. Okey, sebenarnya ada banyak aktiviti ya. Yang paling penting sekali adalah kita mendekati bukan saja pendengar dan juga penonton kita, tetapi rakyat Malaysia berbilang kaum ya. Jadi yang paling penting sekali ialah kita melihat progres kehidupan mereka dan bagaimana kita boleh mendapat ilmu baru supaya kita pun juga boleh memperbaiki kehidupan kita, penyiaran kita, kandungan kita supaya dapat memenuhi hasrat dan juga apa yang mereka mahukan supaya mereka juga boleh menjadi orang yang berguna dalam membina sebuah negara bangsa yang hebat. Dalam pada itu, hampir 100 penerima termasuk anak yatim, ibu tunggal, pusat tahfiz dan mualaf menerima bantuan keperluan harian dan wang tunai menerusi program Ahlan Wasahlan Jelajah Ramadan di Hulu Terengganu. Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Sabri Mansur berkata, Jelajah Ramadan yang memasuki edisi ke-12 ini adalah platform terbaik mendekati lebih ramai komuniti setempat terutama di kawasan luar bandar. Dan kita juga mendapat kehadiran daripada orang ramai di sekitar ini sangat menggalakkan dan saya dipahamkan jualan farma memang habis laku keras. Jadi itulah antara kejayaan yang saya rasa cukup manislah buat RTM Terengganu sebagai penganjur ataupun sebagai host untuk perasmian pelancaran Jelajah Ramadan tahun ini. Adalah kelebihan, ada nama ni orang panggil jimat lah sikit kos tu nak beli macam barang baju raya, persiapan raya, dia ada batuan ni kira ada kelebihan lah situ untuk barang kewangan. Terima kasih kepada yang bagi sumbangan kepada kami semua anak yatim, ibu tunggal dan semua tu. Alhamdulillah lah dapat bantuan macam ni, dapat menambah lagi rezeki nak menyambut puasa. Syukur sangat pada yang bermurah hati memberi bantuan ini. Pada hari ini ada lagi yang sudi kongsi rezeki, beri rezeki. Alhamdulillah. Saya mewakili pelajar tahfiz Madrasah Darul Ansar Kapur Basung mewakili menerima sumbangan sebanyak untuk 30 orang pelajar tahfiz. Alhamdulillah. Semoga apa yang dikongsikan buat penaja, semoga dimurahkan rezeki penaja insya-Allah. Program Jelajah Ramadan itu turut bekerjasama dengan Amanah Raya Berhad, Adabi, Memariam Sdn Berhad, Warisan Pahlawan Resort dan Perkim. Jadi kami rasa berbesar hati untuk mengagihkan sedikit zakat daripada Amanah Raya kepada asnaf yang terpilih lah. Anak yatim dan juga pelajar tahfiz dan sebagainya lah. Okey, julung-julung kali diadakan program ini boleh menambahkan orang kata kerjasama antara RTM dan juga Amanah Raya. Pada tahun ini adalah satu kesinambungan program Jelajah Ramadan yang kita laksanakan bersama dengan Terengganu FM. Sebenarnya bukan bermula pada tahun ini, tapi kita dah bermula pada tahun 2019 lagi. Okey, sehinggalah ke tahun 2024 di mana pada Jelajah Ramadan pada tahun 2024 ini kita ada menyampaikan sumbanganlah. Kerajaan Terengganu dengan kerjasama Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC mengambil langkah proaktif dalam meningkatkan kualiti peraturan melalui pelaksanaan platform MyMudah. Ia bertujuan melonjakkan produktiviti, daya saing dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi negeri.
Melalui platform yang diusahakan MPC dengan pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan pemudah tersebut, ekosistem perniagaan yang lebih kondusif dapat diwujudkan ke arah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelaburan berimpak tinggi di Terengganu. Persidangan MyMudah 2024 di peringkat negeri Terengganu dirasmikan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Persidangan melibatkan 300 penyertaan daripada kakitangan Kerajaan Negeri, PBT, Kerajaan Persekutuan serta Persatuan Perniagaan. Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Paparan dari negeri di bawah bayu, Kerajaan Sabah tolak sekeras-kerasnya sebarang tuntutan luar terhadap Sabah. Perinciannya langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Ya, Zahira, kerajaan negeri menolak sekeras-kerasnya sebarang tuntutan ke atas Sabah yang sama dengan mempersoalkan kedaulatan negeri dalam Persekutuan Malaysia. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor berkata Sabah senada dengan pendirian kukuh Kerajaan Persekutuan untuk tidak melayan dakwaan terbaru kumpulan yang menggelarkan diri mereka sebagai United Tausug Citizens UTC. Datuk Haji J berkata Sabah juga mendapat sokongan masyarakat global mengenai perkara tersebut. Beliau turut menegaskan sekali lagi bahawa rakyat Sabah telah memilih untuk bersama-sama membentuk Persekutuan Malaysia melalui Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Oleh itu, katanya sebarang tuntutan luar terhadap Sabah tidak akan diiktiraf oleh kerajaan negeri maupun rakyat negeri ini. Malah tuntutan pewaris Kesultanan Sulu yang tidak berfungsi serta tidak berasas itu berakhir dengan pemenjaraan penimbang tara Dr. Gonzalo Stampa. Datuk Haji J menegaskan dakwaan oleh UTC atau mana-mana kumpulan ke atas Sabah tidak lain adalah hanya satu percubaan remeh semata-mata untuk mengganggu gugat keamanan negeri dan ia sama dengan mengancam kedaulatan negara. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan memperluas pelaksanaan program Jualan Rahmah PJR sepanjang Ramadan tahun ini melibatkan 450 lokasi secara berjadual di seluruh negara. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata usaha murni itu bertujuan membantu meringankan kos sara hidup rakyat bagi membeli keperluan asas pada harga lebih murah khususnya pada Ramadan. Datuk Armizan berkata, PJR Ramadan tersebut akan melibatkan jualan produk berangan keperluan asas pada kadar potongan harga di antara 10 hingga 30% berbanding harga jualan asal. Sasaran kita adalah sepanjang bulan Ramadan ini supaya satu parlimen sekurang-kurangnya 2 siri PJR Ramadan. Jadi maksudnya di Sabah kita ada 25 kawasan parlimen, jadi 50 PJR Ramadan akan kita laksanakan. Datuk Armizan menyatakan demikian kepada media selepas meninjau program Jualan Rahmah Madani di Padang Kawat, Ibu Pejabat Brigade Sabah BJA Kinarut Papar. Beliau berkata, KPDN juga menjalin kerjasama dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, FAMA, bagi mendapatkan bekalan produk khususnya barangan basah yang terlibat dalam jualan murah tersebut. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP telah memilih Amanah Ikhtiar Malaysia AIM untuk menerajui program khas dalam menoktahkan kemiskinan di 3 daerah termiskin di Sabah iaitu Kota Marudu, Kudat dan Kota Belud. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata AIM dipilih berdasarkan kejayaannya membangunkan usahawan wanita yang menerima pembiayaan agensi itu. Datuk Evan Benedict berkata AIM telah membantu lebih 320,000 usahawan wanita di seluruh negara dan daripada jumlah itu, hampir 54,000 usahawan wanita dari Sabah. Saya sendiri telah mengadakan kunjungan ke lapangan melihat perusahaan mereka
di kedai-kedai mereka, di mini kilang mereka, dan mereka menghargai apa yang telah mereka lalui melalui bantuan yang disalurkan oleh Amanah Ikhtiar, bantuan dari segi pembiayaan, bantuan dari segi bimbingan dan motivasi yang terus disalurkan oleh warga kerja Amanah Ikhtiar Malaysia. Datuk Evan ditemui pemberita selepas menyampaikan sumbangan sempena program Kembali ke Sekolah Anjuran AIM di Dewan Terbuka Kedamaian Square Kota Belud. Sementara itu, pengurusi Lembaga Pemegang Amanah AIM, Datuk Seri Syed Hussein Syed Junid berkata, AIM memperuntukkan RM231.6 juta bagi membolehkan lebih ramai usahawan dan wanita Sabah menerima manfaat melalui pelbagai skim pembiayaan disediakan AIM. Seramai 1,000 murid dari 21 buah sekolah rendah dan menengah menerima bantuan keperluan sekolah dengan jumlah keseluruhan RM300,000 pada program ini. Sementara itu, gerakan koperasi di negeri ini disaran menjalin kerjasama antara satu sama lain bagi mewujudkan lagi rangkaian perniagaan yang kukuh dan mapan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata, jaringan kerjasama itu dapat membantu meluaskan hubungan perniagaan, terutama pemasaran produk dan perkhidmatan yang ditawarkan koperasi. Datuk Ruslan menyatakan demikian ketika menerima kunjungan Koperasi Usahawan Perniagaan Inanam Berhad Kopio ke Koperasi Bersatu Kampung Swasta Beaufort Berhad Kobesa diketuai penaungnya Datuk William Majin Bun. Kita melihat hubungan mana-mana koperasi adalah perlu kita lakukan untuk kita bekerjasama dalam gerakan koperasi. Kita tahu setiap koperasi memang mempunyai aktiviti-aktiviti yang berbeza. Datuk Ruslan yang juga pengerusi Kobesa mengalu-alukan kerjasama dengan Kopio yang terlibat dalam penghasilan produk kopi dan Kobesa yang terlibat pelbagai perniagaan termasuk pelancongan. Untuk melihat sendiri perkembangan bagaimana proses perjalanan aktiviti perniagaan koperasi Ramadan ini. Kami telah membawa kami punya produk dan ingin memperkenalkan kepada koperasi ini dan mungkin koperasi Kobesa dapat menjualkan produk kami di Kopmat mereka. Yang kami sudah sedia maklum, Kopmat di Lumadan ini ramai, banyak. Jadi mungkin kami boleh bekerjasama dengan sebagai rakan niaga. Turut diadakan taklimat dan perkongsian kejayaan kedua-dua koperasi ini dalam perniagaan mereka. Kerajaan negeri bersedia menawarkan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ kepada veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Sehubungan itu, Ahli Jawatankuasa Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM diminta mengemukakan permohonan secara rasmi melalui Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN di kawasan masing-masing untuk penelitian di peringkat awal. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sekiranya veteran ATM terlibat memenuhi syarat ditetapkan, mereka berpeluang memiliki kediaman sendiri menerusi program Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ. Mereka boleh mengemukakan cadangan ini kepada wakil rakyat di setiap kawasan untuk diberi pertimbangan dan penelitian. Dan sekiranya mereka layak dengan syarat-syarat yang ditetapkan, saya yakin mereka juga boleh mendapatkan rumah SMJ. Datuk Nizam ditemui media selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan PVATM kali ke-33 di Dewan Serbaguna KD Seri Tawau di Tawau. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mengambil langkah mencegah impak negatif akibat musim panas melalui kerjasama jabatan dan agensi kerajaan. Ketua Pengarahnya Datuk Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah dan Jabatan Alam Sekitar Sabah bagi memastikan kesiapsiagaan dari segi keperluan logistik dan penguatkuasaan undang-undang. Kita melihat bagaimana koordinasi dengan
agensi-agensi lain. Jabatan Meteorologi Malaysia untuk kesiapsiadaan bagi tube well, kemudian Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri untuk kita mengguna pakai pam berkapasiti besar jika diperlukan, dan juga Jabatan Alam Sekitar untuk penguatkuasaan perundangan berkaitan kebakaran terbuka. Dato' Nur Hisham ditemui media pada program kempen keselamatan kebakaran bersama Bomba Komuniti dan Pelancaran Keselamatan Aktiviti di Air di Kota Kinabalu yang disempurnakan Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Makhzan Mahyuddin. Turut diadakan adalah latihan pemantapan kecekapan pasukan keselamatan kebakaran JBPM Sabah yang disertai 126 pasukan. Latihan tersebut merupakan komitmen jabatan dalam memberikan kesedaran kepentingan mengambil langkah awal, mencegah kebakaran dan sebagai tanda aras untuk memperlihatkan sejauh mana kecekapan pasukan-pasukan terlibat melaksanakan penyelamatan awal. Jabatan Penyiaran Sabah menerima kunjungan daripada Sarawak Media Group SMG diketuai pengurusinya Datuk Noryati Ismail bersama pengurusan anak syarikat SMG TVS. Lawatan bertujuan berrahmah mesra dengan pihak pengurusan RTM Sabah selain melihat operasi berita TV dan berita radio RTM Sabah. Dalam lawatan ini, Dato' Nur Hayati yang juga bekas Ketua Pengarah Penyiaran dan rombongan dibawa melawat ke Galeri Penerbitan TV dan Studio Berita TV bersama Timbalan Pengarah Penyiaran Sabah Cyril Simon. Rombongan turut melawat konti Sabah VFM dan Sabah FM serta ke Seksyen Berita Ehwal Semasa. Hadir sama dalam lawatan ini Ketua Bahagian Operasi TVS Palatini Ujang Anak Petrus dan Ketua Bahagian Penyiaran TV Muhammad Helmi Ibrahim. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Zahira. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Suaran. Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, Malaysia terus pertahankan dan tidak tunduk terhadap tuntutan Sulu mendapatkan semula Sabah. Langsung saja bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Zahira, terima kasih. Malaysia tidak tunduk dengan sebarang tuntutan pihak Sulu dalam mendapatkan semula Sabah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, walaupun telah terbukti Malaysia menang di Mahkamah Antarabangsa sebelum ini, namun Malaysia akan terus membela diri jika terus dicabar Sulu. Sebab ia setidaknya akan pergi ke mata dunia mencari apa aja peluang, dan saya kira mungkin ada funder di belakang ya. Jadi apapun kita bersiap sedia lah. Datuk Seri Fadilah diminta mengulas cubaan terbaru pihak Sulu untuk menuntut bayaran sebanyak $15 bilion Amerika terhadap Malaysia di Mahkamah Tribunal di Amerika Syarikat. Beliau sebelum itu hadir pada program Subuh Macam Jumaat dan larian di Masjid Al-Qudus Kuching pagi tadi. Lebih 300 orang hadir pada program terbabit. Baik, sementara itu dalam majlis berasingan, Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu surau turut berperanan penting dalam mengajak umat Islam bersatu mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Ia merupakan antara tanggungjawab yang boleh digalas oleh institusi tersebut dalam menyediakan masyarakat untuk berdepan pelbagai cabaran hidup. Ini adalah bagi memastikan masyarakat Islam di sini tidak ketinggalan dalam pelbagai program yang direncanakan oleh kerajaan terutama daripada Premier Sarawak. Katanya meskipun masyarakat Islam di Sarawak hanyalah minoriti, ia bukannya halangan dalam mengejar pembangunan teknologi semasa. Justru beliau yang turut merangkap Ahli Parlimen Petrajaya menyeru agar pihak pengurusan surau dan masjid di negeri ini dapat menggerakkan kesedaran kepada masyarakat terutama menjelang Ramadan ini. Datuk Seri Fadilah berkata demikian pada ceramah persiapan menuju Ramadan dan simbolik penyerahan buah kurma di Surau Mahmudi di Kuching. Lebih 100 orang menghadiri solat maghrib dan isyak berjemaah pada program tersebut serta tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz Mas'ud Haji Muhammad Hashim sebelum diakhiri dengan penyerahan buah kurma kepada 8 wakil surau sekitar termasuk Surau Darul Rahmah, Al-Fitrah dan Darul Naim.
Kori dari Sarike, Ahmad Muklis Yahya dan Koriah dari Kuching, Nurul Syakura Muhammad Musa dinobatkan sebagai Johan Tilawah pada Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran Sarawak kali ke-63 di Dewan Suara Limbang. Kedua-dua mereka menerima wang tunai RM10,000, tajaan pakej menunaikan umrah, piala pusingan dan piala iringan serta sijil. Ini merupakan penyertaan saya kali ke-8 di peringkat negeri Sarawak dan ini merupakan kali pertama saya dapat Johan untuk peringkat negeri lah. 8 kali dalam 8 kali percubaan mulai tahun 2016 sampai sekarang 2024, alhamdulillah. Untuk tahun lepas dapat tempat keempat di peringkat kebangsaan dan insya-Allah tahun ni akan usaha lebih lagi lah. Mudah-mudahan dapat mengharumkan nama Sarawak lagi sekali, insya-Allah. Bagi naib Johan pula dimenangi Kari dari Miri Muhammad Faizil Afandi, manakala tempat ketiga Muhammad Hafiz Syafi'i dari Samarahan. Bagi Kariah, naib Johan dimenangi Faraliza Muhammad Musa dari Miri dan tempat ketiga Nurul Izzah Mukhali juga dari Miri. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri Tuh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Baik, kerajaan komited untuk memperluaskan pusat dialisis khususnya ke kawasan pedalaman di Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, setakat ini 25 pusat dialisis disediakan di hospital-hospital kerajaan dan 4 pusat dialisis di klinik kesihatan di Debak, Song, Tatau dan Batu Niah. Kerajaan juga merancang untuk menubuhkan pusat dialisis di beberapa klinik kesihatan antaranya di Kampung Beladin, Pelaga dan Sepau. Penyediaan fasiliti ini turut meliputi ekosistem kesihatan yang menyeluruh termasuk pertambahan pakar kesihatan atau jururawat yang mahir mengendalikan pusat tersebut. Setakat tahun lepas, kira-kira 8,000 penghidap penyakit buah pinggang mendapatkan rawatan dialisis di negeri ini. Beliau berucap pada majlis sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia yang diadakan di Kuching. Sementara itu, beliau menyeru masyarakat melakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk pengesanan awal bagi penyakit buah pinggang. Tegasnya, pengesanan awal amat penting berikutan masalah buah pinggang tidak menunjukkan petanda. Rakyat juga dinasihat agar berdisiplin dan menjaga kesihatan bagi menangani masalah-masalah penyakit kronik yang amat membimbangkan. Pelbagai program diadakan pada sambutan itu, antaranya pemeriksaan kesihatan, derma darah dan kuis kesihatan. Saudara, Tanjung Sebekut di Betong akan menjadi satu lagi kawasan jelapang padi di Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng telah memberi persetujuan untuk pembangunan berkenaan. Jelasnya para petani akan menanam padi jenis hybrid yang boleh dituai 2 kali setahun. Beliau juga Adun Bukit Saban sekali lagi memberi jaminan bersama-sama Ahli Parlimen Betong, Dr. Richard Trapu, akan melakukan yang terbaik untuk menjadikan Bukit Saban sebagai satu lagi kawasan pengeluaran makanan terkemuka di negeri ini. Bagi tujuan itu, pihaknya merancang untuk menyediakan bahan tanaman, stok pembinaan dan teknologi terkini menggunakan peruntukan RM200 juta daripada Agensi Pembangunan bahagian Betong. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan Hari Wanita Bukit Saban di Betong. Dato' Amar Douglas memuji kaum wanita di kawasan Dewan Undangan Negeri berkenaan atas komitmen dan kesetiaan mereka dalam menyokong kerajaan. Platform pengiktirafan adalah sangat penting untuk membangunkan industri bakat dan seni dalam negeri. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Snodalawan berkata setiap bakat memerlukan pengiktirafan untuk mendorong mereka menjadi lebih baik pada masa hadapan. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak, Susan Clement Inggun dalam Majlis Makan Malam Anugerah Media, Musikal dan Kecantikan Sarawak di Kuching. Sebanyak 6 kategori dipertandingkan, antaranya muzik video terbaik dan artis luar negara terbaik dengan 137 penyertaan dari seluruh negara dan Singapura. Penolong pengarah berita ehwal semasa RTM Sarawak, Regina Ho, turut hadir bagi menerima hadiah bagi kategori media paling berpengaruh Malaysia. Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma.
RTM Perlis bakal menampilkan lebih 15 program khas sempena Ramadan tahun ini. Untuk laporan lanjut, kita bersama Ahmed Iqbal Arif Yaakob di Perlis. Baik, terima kasih Zahira. Bagi menghayati bulan Ramadan, RTM Perlis menampilkan lebih 15 program khas Ramadan untuk pendengar dan penonton setia saluran RTM. Antara program berkenaan termasuklah Tadarus Al-Quran setiap hari sepanjang Ramadan, Durus Ramadan, Tinjauan Bazar Ramadan dan pelbagai program di lokasi. Radio sekarang juga bervisual. Jadi pendekatan di mana program-program ini pastinya bukan hanya akan didengar tetapi juga apabila visualkan atau divisualkan program-program ini, pendengar akan dapat merasa lebih dekat dengan RTM Perlis dan juga yang lebih utama akan dapat menghayati semangat ataupun tuntutan sebagai umat Islam sepanjang bulan Ramadan. Mesej-mesej ini akan kami sampaikan melalui program-program kami. Beliau memaklumkannya pada majlis penyerahan sumbangan Ramadan kepada 15,000 tunggal bersempena program Ihya Ramadan di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra. Program Ihya Ramadan merupakan program pertama RTM Perlis pada Ramadan kali ini. Kita bukan saja dapat menggembirakan ibu-ibu tunggal yang memerlukan. Jadi kita harap program ini dapat diadakan setiap tahun demi orang kata untuk mereka lah, terutamanya ibu-ibu tunggal yang amat memerlukan sumbangan ataupun pertolongan daripada kita. Jabatan Hai Ehwal Veteran JHEV-ATM memperkenal Veteran Integrated Benefit System (VIBE) bagi memudahkan veteran Angkatan Tentera Malaysia serta waris mengemaskini maklumat berkaitan setiap veteran tentera. Sehingga kini, seramai 168,000 veteran tentera berpencen dan tidak berpencen telah mendaftar menggunakan aplikasi berkenaan. Ketua Pengarah JHEV-ATM Major Jeneral Zamri Jeffrey Darus menyasarkan lebih 100,000 lagi veteran tentera mendaftar menerusi aplikasi VIBE. Pihak saya juga akan mengadakan roadshow di semua negeri, kerjasama dengan semua sekali persatuan-persatuan di setiap negeri untuk menunjukkan, untuk buat demonstrasi bagaimanakah fungsi VIBE itu dan juga untuk membantu veteran-veteran mengemaskini di tempat itu sendiri. Dan saya berharap veteran-veteran di seluruh negara untuk mengemaskini dan data-data VIBE tersebut dan memahami apakah fungsi JEV yang sebenarnya. Persatuan Bencana Alam Negeri Kedah PBANK dengan kerjasama CIMB Foundation menyalurkan sumbangan berjumlah RM80,000 kepada 200 golongan asnaf sebagai persediaan menyambut Ramadan. Menurut Yang di-Pertua PBANK, Datuk Seri Nur Suzana Abdullah, program kali kedua dilaksanakan di Perlis ini melibatkan kolaborasi bersama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Maib. Untuk orang-orang asnaf, ya, sebenarnya kami teliti sebab ada yang bekerja stol makanan, ya, ada yang suaminya sawah padi, penuh orang getah agak kurang sikit dibanding dengan SIK. Di SIK banyak penuh getah. So plus minus gaji mereka dalam 1,200, 1,400. So masih dalam kategori B40. Yang kami juga ada daripada pejabat polis, kontijen polis, ya, ramai kami dapati ramai yang berpendapatan B40. Jadi oleh itu, in fact, pada masa yang akan datang, insya-Allah saya akan meluaskan lagi, ya, meluaskan lagi sebab B40 memang ramai. Beliau memaklumkannya kepada media pada Majlis Bantuan CIMB Foundation bersama Persatuan Bencana Alam Negeri Kedah di Masjid Tuanku Syed Faizuddin Putra di Kuala Perlis. Sekian paparan berita dari Perlis hari ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali semula bersama dengan rakan tugas di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nurul Zahira Razi. Salam Malaysia Madani.